Selamat malam Rohingya, miskilenamu di sisi mayat. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Selamat malam Rohingya. Timbul beberapa tanda tanya. Rohingya, pelarian perang atau pendatang tanpa izin? Pati. Kalau kita ikuti cerita di Cox's Bazar, Bangladesh, selepas tahun 2018, pelarian Rohingya ini sudah berkumpul di Cox's Bazar tersebut. Malahan di Rakhine sendiri, perkampungan asal mereka di Myanmar itu sudah tidak berpenghuni. Cox's Bazar, Bangladesh merupakan sebuah kem pelarian Rohingya. Kem ini terletak di sempadan antara Myanmar dan negara Bangladesh, berdekatan dengan tempat bergolaknya perperangan antara Rohingya dan tentera Myanmar. Kem yang terletak di bawah jagaan penuh kerajaan Bangladesh dan di bawah seliaan UNHCR. Untuk topik ini, saya tidak akan menyentuh tentang sejarah atau peperangan di antara Rohingya dan tentera-tentera Myanmar. Masih ingatkah Pulau Bidong di Terengganu satu ketika dahulu yang menjadi penempatan pelarian perang Vietnam? Pelarian akan berada di Pulau Bidong sementara menunggu akan ditempatkan di negara-negara ketiga. Perkara yang sama sedang berlaku di kem pelarian Rohingya di Cox's Bazar. Sikap tidak sabar etnik Rohingya ini akhirnya terjebak dengan aktiviti tekong darat yang sudah pasti bersekongkol dengan tekong laut. Dalam bahasa Bangladesh disebut dalal, bermaksud panggilan yang digunakan untuk ejen-ejen darat atau tekong-tekong yang melakukan kerja membawa manusia untuk merentas sempadan. Tekong-tekong inilah sebenarnya yang memainkan peranan membawa etnik Rohingya merentas jauh ke tengah lautan dengan mengenakan bayaran sehingga RM15,000 Malaysia untuk setiap seorang. Hanya satu trip pergerakan daripada kem pelarian Cox's Bazar untuk dibawa masuk hingga ke rantau ini. Bayangkan, sebuah bot membawa 200 hingga 300 penumpang, dan jika dikira satu trip pendapatan dalal mampu mencecah antara 3 hingga 5 juta ringgit Malaysia. Sudah semestinya menjadi satu perkara yang tidak pelik perniagaan membawa etnik Rohingya merentas sempadan seolah-olah merupakan satu pekerjaan yang utama. Dari mana mereka mendapat wang sehingga RM15,000 Malaysia itu? Jawapannya sudah pasti dari saudara mara mereka yang sudah bekerja di Malaysia. Bukti kewujudan tekong ini cukup jelas dengan tangkapan yang dilakukan oleh APMM serta tangkapan individu-individu warga Rohingya yang bertindak sebagai ejen dan mengumpul etnik-etniknya yang mahu belayar dari Cox's Bazar. Pada 7 April tahun 2020, lelaki warga Myanmar yang disakti sebagai tekong darat, juga etnik Rohingya berusia 38 tahun dan pemegang kad pesuruh Jaya Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian atau lebih jelas dengan panggilan UNCHR
Tangkapan dilakukan di sebuah rumah teres di Simpan 4 di Alusta. Tekon-tekon darat ini sebenarnya terus diburu oleh penguat kuasa Malaysia, bukan sahaja di Kedah, malah di seluruh negeri wujudnya tekon-tekon atau ejen-ejen. Tangkapan-tangkapan ejen-ejen etnik Rohingya ini terus berlaku, seperti tangkapan yang dibuat pada 19 April. Kemasukan etnik-etnik Rohingya menggunakan modus operandi bermula pergerakan dari Cox's Bazar, Bangladesh menggunakan bot yang besar. Namun apabila berada di sempadan perairan Malaysia, mereka akan dipecahkan dengan menggunakan bot-bot kecil untuk memasuki sempadan negara ini. Bukti transaksi yang dilakukan di antara mereka, buku-buku catatan dalang utama, begitu juga dengan rekod-rekod penerimaan bayaran dan senarai nama dapat dirampas pada 5 April tahun 2020 di perairan Langkawi. Mereka begitu tidak menduga ketika negara berdepan dengan kesukaran menghadapi COVID-19, perairan negara tetap dijaga oleh pihak APMM. Begitu jelas, etnik Rohingya yang datang ke Malaysia bukan dari pelarian perang. Mereka disiasat di bawah Akta Akti Pemerdagangan Manusia dan Anti Penyeludupan Migran 2007, Akta 670. Apabila disiasat di bawah Akta Pemerdagangan Manusia dan Anti Penyeludupan ini, apakah ini yang dinamakan pelarian? Dan jawapannya jelas dan banyak akta yang boleh digunakan untuk menghalau etnik Rohingya yang sudah berada di Malaysia juga pada hari ini. Bila dibicarakan tentang soal peperangan, apakah Rohingya ini pelarian perang? Apakah mereka mulakan perjalanan dari zon peperangan? Jawapannya adalah tidak. Mereka keluar dari zon yang sudah selesa, iaitu kamp pelarian di Cox's Bazar, Bangladesh. Mereka mula berlayar bukan dengan ketakutan bom-bom atau peluru berpandu. Mereka mula berlayar dengan tujuan mencari peluang pendapatan, bukan mencari peluang untuk hidup. Apakah itu pelarian perang? Lebih aneh, apabila sampai sahaja di Malaysia, mereka begitu mudah disediakan dengan kad kononnya pelarian perang UNHCR. Pendapatan menjadi seorang dalal yang cukup lumayan, maka tidak hairanlah berduyun-duyun etnik Rohingya menunggu giliran untuk meredah lautan. Dan melalui pendapatan yang lumayan inilah terdapat beribu-ribu ejen yang bertindak sebagai pengumpul wang untuk membawa warga-warga Rohingya ke negara ini, Malaysia. Pada 24 Oktober 2019, Tan Sri Muhyiddin telah memaklumkan kepada Parlimen sehingga 30 Oktober lalu terdapat sebanyak 177,943 orang parti yang memegang kad UNHCR direkodkan di negara ini. Jumlah tertinggi adalah dari Myanmar, iaitu seramai 153,591 orang. Pakistan 6,495 orang dan Yaman 3,568 orang. Ini senarai yang direkodkan sebagai pemegang kad UNHCR. Cuba bayangkan senarai yang tidak mempunyai kad UNHCR, sebagaimana catatan Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai frontliner dalam menyelesaikan masalah COVID-19. Rumah-rumah etnik Rohingya yang
diperiksa. Ada kalanya sebuah rumah diduduki lebih dari 30 orang dan rata-rata mereka bukan dari satu keluarga, malahan berhimpit-himpit dalam sebuah flat di kawasan Selayar. Lebih menyedihkan, di apartmen tersebut mereka memelihara ayam itik, lembu dan kambing. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe channel ini. Sekian, sehingga bertemu lagi.